Yang Berhormat pukul sana. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Izinkan saya untuk menyentuh B46 Kementerian Sumber Manusia. Pertama, saya nak menyentuh 030,100 tenaga kerja. Saya nak mendapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, khususnya berkaitan dengan jumlah pemberhentian pekerja, isu-isu pemberhentian pekerja ni. Baru-baru ini jawapan Yang Berhormat Menteri semalam, aku tak silap saya, hampir 100,000 yang berasaskan kepada rekod di Perkeso, itu rekod yang ada di Perkeso, hampir 100,000 pemberhentian pekerja. Walaupun jawapan Yang Berhormat itu cuba untuk menggambarkan bahawa penempatan pekerjaan lebih daripada 120,000 yang telah berjaya dibuat melalui program yang dianjurkan oleh Perkeso. Tetapi apa yang saya nak dapatkan penjelasan, penempatan pekerjaan 120,000 lebih itu, saya fikir sudah tentu bukan 100,000 yang diberhentikan itu telah pun dirapati, ditempatkan dalam pekerjaan baru. Jadi saya nak minta penjelasan berapa daripada hampir 100,000 yang diberhentikan itu telah pun mendapat pekerjaan semula yang dapat ditempatkan melalui program yang dianjurkan oleh Perkeso dan juga oleh program-program yang lain. Kemudian kita telah melihat soal pandemik COVID-19 ini, ramai orang bercakap sebelum ini, malah pihak kerajaan sendiri pun, komen daripada Menteri Kanan Pertahanan, beliau mengatakan bahawa inilah masa yang terbaik untuk kita mengurangkan pekerja-pekerja asing untuk ditempatkan dengan pekerja-pekerja tempatan. Ini masa yang terbaik kerana didapati bahawa antaranya hujah disebut bahawa pekerja asing inilah yang banyak terlibat membawa COVID-19. Tapi bagi saya itu bukan isu untuk kita nak menempatkan pekerja tempatan kerana pekerja asing ada kes COVID-19. Tetapi saya fikir bahawa menjadi satu tanggungjawab dan keperluan untuk negara kita ini lebih mengutamakan pekerja tempatan daripada pekerja asing. Dari sudut kebenaran yang telah pun dibuat oleh pihak kerajaan ialah pengambilan pekerja asing ini tak boleh melebihi 15% daripada jumlah tenaga kerja keseluruhannya. Baik, saya nak tanya bahawa dalam sepanjang tempoh PKP sejak daripada Mac yang lalu itu, sudah berapa banyak pekerja asing ini kita telah berjaya kurangkan dan berapa banyak pekerja tempatan yang telah pun mengganti tempat pekerja asing ini. Ini sangat penting untuk kita nak mengukur sejauh mana dalam tempoh COVID ini, dalam tempoh PKP ini, kita telah berjaya untuk menempatkan pekerja asing di tempat-tempat yang telah monopoli oleh pekerja-pekerja asing itu sendiri. Jadi ini sangat penting. Sebab bagi saya bahawa tidak menjadi satu hujah yang kuat untuk mengatakan bahawa sektor-sektor yang dimonopoli oleh pekerja asing ini tidak diminati oleh pekerja tempatan. Bagi saya ini bukan hujah yang kukuh, kerana bagi saya bahawa bagaimana kita nak meyakinkan pekerja-pekerja tempatan itu untuk mengambil tempat-tempat pekerja asing. Contoh, lebih daripada 600,000 kalau tak silap saya, rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara di Singapura khususnya, yang kebanyakannya, sebahagian besarnya dalam sektor 3D, sektor 3D. Jadi, kenapa mereka boleh bekerja di luar negara dalam sektor 3D dan kenapa mereka tidak boleh bekerja di dalam negara kita? Ini mungkin kerana soal penjanamaan pekerjaan, soal gaji yang ditawarkan yang mungkin lebih rendah daripada apa yang ditawarkan di Singapura. Jadi, saya mencadangkan supaya dijenamakan semula. Contoh dalam sektor keselamatan, pengawal keselamatan, kita banyak ambil daripada luar negara. Tetapi sedangkan kalau di peringkat setengah-setengah syarikat itu menjenamakan pengawal keselamatan itu dengan polis bantuan, ramai pula orang tempatan yang nak bekerja. Jadi soal penjenamaan ini merupakan satu perkara yang penting untuk dijenamakan kembali pekerjaan-pekerjaan dalam sektor 3D. Dan akhir sekali yang
Datuk Yang di-Pertua, saya nak sentuh 020-100 berkaitan dengan pembangunan kemahiran. Ini berkaitan dengan soal TVET. Jadi saya lihat bahawa banyak rungutan daripada pusat-pusat bertauliah yang di dalam kawasan-kawasan PKPB ini yang masih belum boleh beroperasi. Sekarang ini yang masih belum boleh beroperasi, dan mereka lihat bahawa walaupun kita dibenarkan untuk online, pembelajaran melalui online ini, tetapi ramai pelajar-pelajar mereka yang berada di kawasan-kawasan pendalaman ini tidak mempunyai kemudahan cukup. Apatah lagi mereka ini terdiri daripada golongan anak-anak dalam golongan B40 umpamanya. Jadi apa salahnya kalau kita benarkan mereka beroperasi dengan dikecilkan jumlah di dalam satu-satu kelas. Kalau sebelum ini tak boleh lebih daripada 28 orang yang ditetapkan oleh JPK, kita bahagi dua kumpulan, jadi akan berlaku penjarakan. Akan berlaku penjarakan. Sebab kalau online, pembelajaran melalui online hanya melalui teori saja, tetapi untuk praktikal tidak boleh dibuat melalui online. Dia mesti secara fizikal bersemuka baru boleh diberikan pengajaran yang lebih baik. Jadi ini saya fikir suatu yang lebih penting untuk dilihat, sebab target kita 2035 kita nakkan 35% tenaga kerja mahir khususnya yang berkemahiran tinggi. Jadi kalau dalam keadaan begini kita masih berterusan tidak mencari jalan bagaimana SOP yang boleh membolehkan pengoperasian pusat bertauliah dan juga institut latihan awam itu dapat digerakkan, saya fikir kita akan gagal untuk mencapai 35% pada tahun 2035 nanti. Jadi saya mengharapkan ini, dan sudah sampai masanya saya fikir Kementerian Sumber Manusia untuk mendesak pihak kerajaan, khususnya pihak Menteri Keuangan, untuk memastikan supaya program pengajian TVET ini diberikan percuma untuk sampai kepada SKM 3. Kalau di ILKA umpamanya jadi ILP, mereka percuma sampai SKM 3. SKM 4 saja baru dapatkan pinjaman melalui tabung pembadanan pembangunan kemahiran. Sedangkan yang masuk ke pusat bertauliah swasta ni, mereka ni juga anak-anak B40 yang sepatutnya tidak dibebankan dengan kos pinjaman. Lebih baik untuk diberikan secara percuma. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua.